Kampung Sungai Damai, sebuah perkampungan kecil yang tenang di pinggir Kuala Lumpur, tiba-tiba dikejutkan oleh berita buruk. Bukan gempa bumi, bukan bencana alam, tetapi rahasia gelap yang terbongkar dari sebuah gerai mie kari kecil di tepi jalan. Selama 2 bulan, penduduk kampung menikmati mie kari panas Makcik City, semangkuk demi semangkuk, sambil memuji kuah yang lazat dan aneh. Tiada siapapun yang pernah mengesyaki apa-apapun, sehinggalah pada suatu malam, cebisan tulang kecil ditemui dalam semangkuk mie kari. Dari saat itu, kengerian bermula dan kebenaran yang terungkap mengejutkan seluruh kampung, membuatkan mereka tergamam dan tidak percaya. Jangan lupa untuk mengikuti saluran kami dan menghidupkan pemberitahuan loceng untuk menyertai perjalanan cerita pendek 365 dalam mencari kebenaran di Kampung Sungai Damai ini. Sungai Damai ialah sebuah kampung kecil yang terletak di tengah-tengah lembah dan bukit Bukau Banjaran Titiwangsa. Ia terkenal sebagai tempat yang tenang sejak dahulu lagi. Udara di sini nyaman, kadang-kadang dengan kabus nipis pada waktu pagi membuatkan sesiapa sahaja yang melawat berasa tenang. Seolah-olah masa berjalan lebih perlahan daripada biasa. Jalan-jalan di bandar tidak pernah sunyi, tetapi tidak pernah sesak. Kehidupan penduduk berjalan lancar. Setiap pagi di pasar awam Sungai Damai, peniaga wanita memakai kain batik ringkas menjual sayur-sayuran kebun. Para suami membawa bakul yang penuh dengan ubi kayu, cili, dan pisang dari ladang untuk dijual. Suara tawar-menawar bercampur dengan aroma kopi O yang baru dibancuh dari kedai-kedai di tepi jalan. Kanak-kanak sekolah bermain di kaki lima yang sempit dan membawa beg lama mereka dengan ketawa yang ceria. Bagi penduduk Sungai Damai, kebahagiaan tidak terletak pada kemewahan, tetapi pada kehidupan yang sederhana dan mencukupi. Cukup dengan makan nasi lemak panas, mereka sudah berasa bersyukur. Pada waktu malam, apabila loceng masjid bergema dari masjid kecil di kampung, seluruh kampung menjadi sunyi seolah-olah dunia berhenti berputar seketika untuk memberi laluan kepada ketenangan. Tetapi seperti kata pepatah, dalam ketenangan mungkin ada ombak yang tersembunyi. Kadang-kadang, ketenangan itu hanyalah ilusi. Di sebalik wajah tenang sebuah kampung, mungkin terdapat kisah gelap yang tersembunyi tanpa diduga oleh sesiapapun. Dan itulah yang akan menggegarkan Sungai Damai pada awal tahun 2000-an apabila peristiwa ngeri itu merobek rasa selamat penduduk kampung. Pada hari itu, semuanya kelihatan berjalan seperti biasa. Jalan utama yang menghubungkan Sungai Damai dengan Kuala Lumpur penuh dengan lori yang mengangkut hasil pertanian. Pemandu lori sering berhenti di restoran tepi jalan untuk melegakan keletihan. Salah satu restoran yang paling sibuk terletak di tepi jalan tidak jauh dari stesen bus kecil. Restoran itu milik seorang lelaki pertengahan umur bernama Encik Rahman. Dia terkenal sebagai seorang yang pendiam dan muram. Bentuk badannya agak kurus. Wajahnya kelihatan murung, tetapi dia tidak pernah menimbulkan masalah kepada sesiapapun. Dia tinggal seorang diri di sebuah rumah kecil di belakang restoran. Bagi kebanyakan orang, dia hanyalah seorang penjual mie kari biasa. Tetapi bagi sesetengah pemandu lori, dia adalah penyelamat daripada kelaparan semasa perjalanan yang panjang. Kedai Encik Rahman mempunyai sesuatu yang berbeza. Kuahnya sentiasa berbau harum, seolah-olah ada resipi rahasia yang tidak dapat ditiru oleh kedai lain. Pelanggan tetap sering memuji betapa lazatnya mie kari yang dibuatnya. Sesetengah orang sanggup memandu balik semata-mata untuk makan di kedai kecil ini. Di kalangan pelajar kolej vokasional di bandar, kedai ini juga menjadi tempat tumpuan yang populer karena harganya yang murah dan kuantitinya yang banyak. Tiada siapapun yang menyangka bahwa di sebalik uap panas dari kuah panas yang enak itu, terdapat rahasia gelap yang tersembunyi. Rahasia yang akan mengubah perspektif penduduk Sungai Damai terhadap kedai kecil ini selama-lamanya, atau malah kepercayaan yang mereka miliki terhadap kehidupan seharian. Penduduk kampung kecil ini biasa mempercayai. Mereka mempercayai peniaga yang menjual sayur-sayuran tanpa menimbang. Mempercayai pemandu van yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah dengan selamat. Mempercayai jiran yang menerima kunci rumah tanpa ragu-ragu. Kepercayaan adalah asas kehidupan mereka. Tetapi di atas asas itu sendiri, kengerian telah tumbuh secara senyap-senyap menunggu hari untuk didedahkan. Sebelum kejadian itu berlaku, kehidupan terus berjalan seperti biasa. Mawar Liana, seorang gadis kampung berusia 19 tahun yang baik hati, baru tiba di Sungai Damai untuk belajar menjahit pakaian di sebuah institut kecil. Dia tinggal di sebuah asrama biasa tidak jauh dari pasar. Mawar Liana dikenali sebagai seorang yang ramah, suka membantu orang lain, dan mempunyai senyuman yang membuatkan orang berasa hangat. Setiap kali dia pulang dari sekolah, dia sering berhenti membeli semangkuk mie kari di kedai Encik Rahman.
Bagi Mawar Liana, ia hanyalah rutin kecil untuk mengisi perut sebelum kembali ke biliknya. Karena dia tidak pernah tahu bahwa rutinnya akan menjadi sebahagian daripada kisah tragedi yang akan mengejutkan seluruh kampung. Pada waktu malam, apabila lampu jalan mula bersinar malap, Sungai Damai kelihatan lebih tenang. Orang ramai berkumpul di beranda rumah bercakap tentang hasil tanaman atau rancangan untuk mengadakan kenduri. Dari jauh, kedengaran bunyi seruling lembut yang ditiup oleh anak muda di tepi sawah, seolah-olah menambah romantisme kepada kampung kecil ini. Tiada siapapun yang dapat meneka bahwa beberapa minggu kemudian, segala-galanya akan digegarkan oleh berita yang sukar dipercayai. Kedamaian Sungai Damai akan segera dirobek, dan kejadian itu bermula dari kedai mie kari biasa di tepi jalan, kedai yang mereka percayai selama ini, kedai yang tidak pernah mereka sangka akan menjadi puncak tragedi. Pada hari itu, Mawar Liana pergi ke sekolah menjahit pakaian seperti biasa. Dia memakai blus biru muda yang ringkas dan elegan. Rambutnya diikat kemas. Di tangannya, dia memegang buku nota fashion yang baru dibelinya dengan sedikit uang simpanannya yang dihantar oleh ibu bapaknya dari kampung. Mawar Liana kelihatan penuh semangat. Impiannya ringkas. Suatu hari nanti dia mau membuka kedai jahit kecil di kampung supaya ibunya tidak perlu bekerja keras di ladang lagi. Pagi itu, dia menelepon Maktimah, ibunya, dari telepon awam. "Mak, Mawar dah mula melukis rekaan baju sendiri tahu. Doakan Mawar ya mak, semoga semuanya berjalan lancar." Suara cerianya membuatkan ibunya di kampung tersenyum gembira. Pak Hasan, ayahnya, yang sedang menebas rumput di sawah, berhenti seketika untuk mendengar berita daripada istrinya dengan mata yang berkaca-kaca. Anak perempuan tunggal mereka sedang mengejar impiannya. Tetapi petang itu, selepas sekolah, Mawar Liana tidak pernah kembali ke asramanya. Puan Aminah, pemilik asrama, seorang wanita pertengahan umur, mula berasa bimbang apabila malam tiba. Biasanya, Mawar Liana akan kembali sebelum malam, tetapi kali ini pintu biliknya masih berkunci dari luar. Lampu juga masih padam. Keesokan paginya, Puan Aminah memutuskan untuk menelepon ibu bapak Mawar Liana di kampung. Apabila mendengar berita itu, Maktimah terkejut sehingga hampir pengsan. Dia segera pergi ke Sungai Damai bersama Pak Hasan dengan menaiki bas. Sepanjang perjalanan, Maktimah hanya menangis manakala Pak Hasan coba menenangkannya walaupun hatinya sendiri hancur. Apabila tiba di bandar, mereka membuat laporan di balai polis tempatan. Pegawai polis mendengar dengan wajah yang serius dan mencatatkan setiap butiran pakaian terakhir yang dipakai Mawar Liana, rutin hariannya, dan rakan-rakannya. Polis berjanji akan melakukan siasatan walaupun mereka memberi amaran bahwa mencari orang hilang di bandar bukanlah mudah. Pada hari-hari berikutnya, keluarga Pak Hasan menampal notis orang hilang di sudut-sudut bandar. Gambar Mawar Liana dengan senyuman naifnya muncul di tiang elektrik, papan pengumuman pasar hingga ke stesen bas. Ramai yang berasa simpati. Ada yang mengatakan pernah melihat Mawar Liana, tetapi semua maklumat kabur dan tidak pasti. Pada masa yang sama, Helmi, seorang pemuda dari kampung yang sama yang diam-diam menaruh hati pada Mawar Liana, turut menyertai pencarian. Dia berasa bersalah karena sebelum Mawar Liana hilang, dia bercadang untuk mengajak Mawar Liana pulang bersama, tetapi dia tidak berani karena malu untuk mendedahkan perasaannya. Sekarang, penyesalan itu menghantuinya. Dia pergi ke tempat-tempat yang berbeza, termasuk di tepi sungai dan sawah padi di pinggir bandar, dengan harapan untuk mencari kesan, tetapi hasilnya masih nihil. Hari demi hari berlalu. Sungai Damai mula dipenuhi dengan bisikan. Ada yang mengatakan Mawar Liana telah melarikan diri dengan kekasihnya. Ada juga yang menuduh dia mungkin terlibat dalam perkara yang tidak baik. Tetapi bagi keluarga dan rekan-rekannya, Mawar Liana bukanlah gadis seperti itu. Dia terlalu naif, terlalu baik, dan terlalu penuh harapan. Di tengah-tengah panik itu, kedai Encik Rahman semakin sibuk. Pemandu lori berhenti lebih lama. Pelajar sanggup beratur semata-mata untuk menikmati mie kari dengan kuah pekat yang unik. Malah ada kabar angin bahwa Encik Rahman telah mendapat resipi baru, membuatkan kuahnya lebih lazat daripada biasa. Syamimi, rakan baik Helmi, berbisik ketika mereka sedang makan di sana. "Pelik kan, sejak Mawar hilang, kedai ini makin laris, padahal dulu biasa je." Helmi hanya mengangguk dan tidak menjawab apa-apa. Dia tenggelam dalam pikirannya sendiri, mengingati ketawa Mawar Liana. Mengingat bagaimana dia sering memberitahunya betapa dia suka makan di kedai Encik Rahman selepas sekolah. Masa pencarian berlalu selama berminggu-minggu, dan minggu-minggu berlalu menjadi bulan. Harapan keluarga mula pudar. Maktimah jatuh sakit karena terlalu banyak menangis. Badannya kurus kering, matanya bengkak. Pak Hasan coba untuk kuat,
tetapi dalam kesunyian, dia sering merenung gambar mawar liana sambil berdoa dengan perlahan. Polis tidak menemui bukti yang mencukupi. Tiada kesan penculikan. Tiada saksi yang melihat kejadian yang mencurigakan. Semua petunjuk kelihatan buntu. Di tengah-tengah keputusasaan itu, kehidupan di bandar kelihatan kembali normal. Orang ramai masih pergi ke pasar. Kanak-kanak masih pergi ke sekolah. Dan kedai Encik Rahman masih penuh dengan pelanggan yang sedang menghirup kuah panas dengan sedapnya. Tetapi di sebalik kesibukan kedai itu, ada sesuatu yang gelap yang tersembunyi. Encik Rahman masih bekerja seperti biasa. Wajahnya tidak beriak. Tangannya cekap mengacau kuah seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Tiada siapapun yang dapat meneka bahwa di sebalik periuk besar yang penuh dengan kuah harum itu, terdapat rahasia yang akan membuatkan seluruh bandar berasa takut. Apabila ia didedahkan akhirnya, Helmi sendiri mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Dia sering memerhatikan kedai Encik Rahman dengan mata yang penuh curiga. Walaupun dia masih tidak dapat menghubungkan apa-apa pun, apa yang dia tahu ialah mawar liana kali terakhir dilihat di sekitar jalan itu, dan sejak itu dia hilang tanpa jejak. Malam-malam di Sungai Damai semakin sejuk. Bagi keluarga Pak Hasan, setiap kali hujan turun, Matimah akan teresak-esak sambil berkata, "Mawar dah makan ke belum? Dia kesejukan tak kat luar sana?" Pak Hasan hanya dapat menggenggam tangannya, tidak tahu apa yang hendak dijawab. Dan sementara keluarga masih menunggu berita, rahasia gelap Encik Rahman masih dikebumikan dengan ketat di sebalik uap panas di kedai kecilnya. Tiada siapapun yang tahu bahwa masa sedang mengundur ke arah pendedahan yang akan menjadi luka yang mendalam bagi seluruh kampung. 2 bulan telah berlalu sejak mawar liana hilang. Notis gambar wajahnya mula lama dan koyak di tepi, ditiup angin dan hujan sehingga pudar. Sesetengah orang mula melupakannya walaupun keluarganya masih dalam kesedihan yang tidak pernah pudar. Pak Hasan pergi ke masjid setiap hari selepas subuh untuk berdoa memohon agar Yang Maha Kuasa memberikan keajaiban. Matimah semakin lemah, sering jatuh sakit karena hatinya tidak pernah tenang. Di tengah-tengah kehilangan itu, kehidupan di bandar berjalan seperti biasa. Pasar masih sibuk, kanak-kanak sekolah masih bising di jalanan, dan kedai Encik Rahman semakin sesak. Ada sesuatu yang aneh yang berlaku selepas mawar liana hilang. Rasa kuah di kedai itu semakin digemari oleh orang ramai. Ramai pelanggan mengatakan mereka tidak tahu apa rahasianya, tetapi kuahnya jauh lebih lazat, lebih harum daripada sebelumnya. Encik Rahman hanya tersenyum nipis, tidak pernah menjelaskan apa-apa. Pada hari itu Helmi dan Syamimi pulang dari university agak lewat. Mereka memutuskan untuk singgah di kedai Encik Rahman untuk makan malam. Semua meja penuh. Uap daripada kuah memenuhi udara, aroma memenuhi seluruh kedai. Helmi duduk dengan gelisah. Pikirannya kembali kepada mawar liana. Dia pernah cakap selalu, "Saya suka sangat makan kat sini. Kuah yang panas buat saya ada tenaga nak belajar." Ayat itu sekarang menikam hatinya seolah-olah ia adalah petanda yang tidak pernah disedarinya. Apabila mie kari panas diletakkan di hadapan mereka, Syamimi mula makan dengan sedapnya, tetapi tiba-tiba Suduya terhenti. Di tengah-tengah cebisan daging dan sayur-sayuran, dia melihat sesuatu yang kecil, keras, dan pucat. "Helmi, tengok nih," bisiknya sambil berkerut. Helmi mengambil benda itu dari mangkuk. Ia adalah cebisan tulang kecil yang kelihatan lebih rapuh daripada tulang ayam. Bentuknya pelik, tidak seperti tulang haiwan yang pernah mereka lihat. Jantungnya berdegup kencang. "Ini bukan tulang ayam," katanya dengan suara perlahan. Syamimi mula berasa bimbang. "Habis tuh, tulang apa? Jangan cakap." Suaranya hilang, tidak berani untuk meneruskan. Mereka saling berpandangan. Wajah pucat seolah-olah ide yang sama muncul di pikiran mereka berdua. Tulang itu mungkin tulang manusia. Mereka memutuskan untuk tidak membuat bising di kedai. Helmi perlahan-lahan memasukkan cebisan tulang itu ke dalam poket jaketnya. Selepas membayar dan meninggalkan kedai, mereka bergegas ke asrama Helmi. Di sana, mereka membersihkan cebisan tulang itu dengan air bersih. Bentuknya menjadi lebih jelas menyerupai buku jari manusia. Syamimi menutup mulutnya untuk menahan rasa loya. "Helmi, ini memang sangat pelik. Kalau betul tulang manusia, maknanya mungkin ada kaitan dengan mawar." Helmi diam membisu, wajahnya pucat. Dalam hatinya, dia mahu menafikan kebenaran itu. Tetapi firasatnya semakin kuat. Mawar liana kali terakhir dilihat di sekitar kedai Encik Rahman, dan sekarang ada cebisan tulang yang mencurigakan dalam kuahnya. Pada malam itu, mereka bersetuju untuk membuat laporan polis. Pegawai yang menerima laporan itu pada mulanya teragak-agak. Cebisan tulang sekecil ini boleh datang dari mana-mana sahaja.
Mungkin ayam, kambing, atau lembu, kata seorang pegawai dengan suara yang separuh tidak percaya. Tetapi apabila melihat wajah serius Helmi dan Syamimi, akhirnya perkara itu dicatatkan. Beberapa hari kemudian, polis memutuskan untuk melakukan siasatan secara rahasia. Mereka menghantar 2 orang pegawai menyamar sebagai pelanggan. Dari luar, kedai Encik Rahman masih kelihatan normal, penuh dengan ketawa dan perbualan. Tetapi apabila salah seorang pegawai menyedut kuah, dia juga menemui cebisan tulang kecil yang tidak normal. Itu adalah alasan yang cukup untuk serbuan. Pada suatu pagi, polis datang dengan waran geledah. Orang ramai yang sedang bersarapan di kedai terkejut apabila melihat beberapa orang pegawai berjalan ke dapur. Encik Rahman kelihatan cemas. Wajahnya lebih pucat daripada biasa, tetapi dia masih coba tersenyum. Ada apa nih tuan? Apabila pegawai membuka penutup periuk besar dan mengacau hingga ke dasar periuk, bau busuk yang kuat serta-merta keluar. Di bawahnya, mereka menemui beberapa lagi cebisan tulang yang kelihatan pelik. Mereka juga menemui beberapa beg plastik hitam di sudut dapur yang mengandungi cebisan yang mencurigakan. Kumpulan pelanggan yang pada mulanya masih terdiam mula membuat bising. Itu apa tuh? Seorang pemandu lori menjerit. Ada yang menutup hidung, ada yang muntah serta-merta. Bisikan tersebar dengan cepat, itu tulang manusia. Ya Allah, jangan cakap. Encik Rahman coba melarikan diri melalui pintu belakang, tetapi dia ditangkap oleh polis dengan serta-merta. Wajahnya tertunduk, tangannya menggeletar. Orang ramai menjerit dengan marah. Ada yang coba menyerang, tetapi polis segera campur tangan untuk menghalang kejadian itu. Berita penangkapan tersebar dengan cepat seperti api yang menjalar. Dalam beberapa jam, seluruh Sungai Damai tahu mengenainya. Orang ramai berpusu-pusu ke hadapan kedai Encik Rahman sehingga sesak. Ada yang menangis teresak-esak, ada yang menyumpah, dan ada yang berdiri terpegun, tidak percaya. Di rumah Pak Hasan, polis datang untuk menyampaikan berita. Kami telah menemui sesuatu yang mungkin berkaitan dengan Mawar. Maktimah pengsan serta-merta manakala Pak Hasan terduduk, tidak berdaya. Tangannya menggeletar sambil menggenggam gambar anak perempuannya. Di balai polis, cebisan tulang itu dihantar untuk dianalisis oleh ahli forensik. Helmi dan Syamimi dipanggil untuk memberi keterangan. Helmi berkata dengan suara yang bergetar, kami cuma nak tahu kebenaran. Kalau betul itu Mawar, sekurang-kurangnya keluarganya tak perlu menunggu tanpa arah lagi. Beberapa hari kemudian keputusan ujian keluar. DNA mengesahkan bahwa cebisan tulang itu memang milik Mawar Liana. Kebenaran yang dicari selama ini akhirnya didedahkan, tetapi pada masa yang sama, luka yang lebih mendalam telah berlaku. Apabila berita itu diumumkan, seluruh bandar berada dalam keadaan huru-hara. Ramai yang menjerit, berasa jijik, takut, dan marah. Bagaimana mungkin mereka telah menjadi sebahagian daripada tragedi ini tanpa menyadarinya, makan kuah yang tercemar dengan cebisan manusia. Di luar balai polis, orang ramai berhimpun menuntut agar Encik Rahman dihukum berat. Tangisan bercampur dengan jeritan bergema. Helmi berdiri di tengah-tengah orang ramai. Matanya merah. Dia tidak dapat membayangkan betapa sakitnya Mawar Liana pada saat-saat terakhirnya. Dan betapa kejamnya dunia ini meragut seorang gadis yang diam-diam dicintainya. Sungai Damai tidak sama lagi. Kampung kecil yang dahulunya aman kini menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan. Kedai Encik Rahman ditutup rapat oleh polis, tetapi bayang-bayang tragedi masih tertanam dalam di hati semua orang. Dan semuanya bermula dari cebisan tulang kecil dalam semangkuk mie kari panas. Pada malam itu, bilik soal siasat di balai polis Sungai Damai dipenuhi dengan ketegangan. Encik Rahman duduk di atas kerusi besi. Kedua-dua tangannya digari, wajahnya pucat. Peluh sejuk menitis dari dahinya. Di hadapannya, 2 orang penyiasat merenung dengan mata yang tajam. Ceritakan semuanya, Encik Rahman. Apa yang berlaku pada Mawar Liana? Suara salah seorang penyiasat kedengaran tegas. Encik Rahman duduk menunduk untuk masa yang lama, seolah-olah mencari jawaban yang akan membantunya melarikan diri. Tetapi akhirnya, suaranya keluar dengan perlahan, serak, hampir tidak kedengaran. Saya tak sengaja. Pada mulanya, hari itu saya mabuk. Kepala saya panas sangat. Mawar Liana masuk ke kedai. Dia menolak apabila saya coba mendekatinya. Saya tak dapat mengawal diri, akhirnya saya cekik dia. Kata-kata itu membuatkan penyiasat terdiam seketika. Seorang pegawai polis muda yang mendengar di belakang cermin tidak dapat menahan kemarahannya. Dia mengepal penumbuknya dengan kuat. Tetapi mereka masih perlu mengekalkan profesionalisme, menunggu untuk mendengar semua pengakuan. Encik Rahman meneruskan dengan suara yang bergetar, selepas itu, saya panik, saya takut orang lain akan tahu.
Saya pernah terlibat dalam sindiket penyeludupan daging haram. Saya tahu cara menghapuskan bukti. Otak saya gelap. Saya pikir kalau saya potong mayat dia jadi cebisan dan rebus, orang tak akan jumpa. Saya campurkan dia ke dalam kuah untuk menghapuskan kesan. Bilik soal siasat menjadi senyap. Kata-kata itu seperti petir. Akhirnya, salah seorang penyiasat berkata dengan suara yang marah, "Awak sedar tak apa yang awak dah buat? Awak bukan sahaja dah bunuh orang, tapi awak juga dah jadikan seluruh bandar sebahagian daripada jenayah awak tanpa mereka sedari." Encik Rahman teresak-esak menunduk, "Saya menyesal, Tuan. Tapi semuanya dah terlambat." Pada masa yang sama, di luar balai polis beratus-ratus penduduk kampung masih berhimpun. Mereka membawa obor, spanduk protes, dan menjerit menuntut agar Encik Rahman dijatuhkan hukuman mati. Jeritan bergema, "Hukum mati, jangan biarkan dia hidup." Polis terpaksa membuat barisan untuk menghalang orang ramai daripada menyerbu masuk. Dalam kumpulan penunjuk perasaan, terdapat ramai suri rumah yang menangis teresak-esak. "Ya Allah, maknanya kami semua dah makan. Dah minum kuah tuh." Mereka menutup mulut mereka. Ada yang muntah di tepi jalan. Ada yang pengsan karena tidak dapat menerimanya. Helmi berdiri di sana bersama Syamimi. Wajahnya pucat. Matanya merah karena menangis. "Syamimi, semua orang kat bandar ni jadi mangsa. Tapi yang paling sakit ialah keluarga Mawar," bisiknya. Syamimi menggenggam tangannya, coba menenangkannya walaupun dirinya juga menggigil. Di rumah Pak Hasan, suasana lebih menyayat hati. Apabila polis menyampaikan berita pengakuan Encik Rahman, Maktimah menjerit dan jatuh ke lantai, meronta-ronta. "Tak betul. Anak saya tak mungkin diperlakukan macam tuh." Pak Hasan hanya dapat duduk diam. Matanya kosong. Air mata membasahi pipinya tanpa teresak. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa anak perempuannya akan mati dalam tragedi yang dahsyat ini. Keesokan harinya berita pengakuan Encik Rahman tersebar di seluruh Sungai Damai, di radio dan akhbar tempatan. Seluruh negeri terkejut. Sungai Damai, yang biasanya muncul dalam berita hanya kerana keindahan empangan Klang Gates, kini terkenal kerana kes pembunuhan kejam yang paling mengerikan yang pernah berlaku. Kedai Encik Rahman ditutup dan dikelilingi oleh polis. Orang ramai yang dahulunya pelanggan tetap kini tidak berani untuk melalui jalan itu. Sesetengah orang bersumpah tidak akan makan di luar lagi. Mereka akan memasak sendiri di rumah sahaja. Kepercayaan masyarakat telah runtuh. Di dalam penjara, Encik Rahman semakin tertekan. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Setiap malam, dia akan terbangun dengan mimpi buruk, melihat wajah Mawar Liana merenungnya dengan mata yang penuh ketakutan. Kadang-kadang, dia akan menjerit dalam tidurnya, membuatkan banduan lain takut. Peguam yang dilantik coba membela dengan mendakwa bahwa Encik Rahman dalam keadaan mabuk ketika melakukan jenayah itu. Tetapi bagi masyarakat, tiada alasan yang boleh diterima. Mabuk bukan alasan. Itu membuktikan bahwa dia berbahaya, kata seorang pemimpin masyarakat dalam satu temu bual radio. Perbicaraan pertama dijadwalkan dalam beberapa minggu akan datang. Tetapi sebelum hari itu tiba, orang ramai terus memberi tekanan untuk menjatuhkan hukuman yang paling berat. Setiap hari akan ada kumpulan penduduk kampung yang berhimpun di hadapan balai polis atau mahkamah memegang spanduk dengan message keadilan untuk Mawar dan hukum mati Encik Rahman. Jeritan bergema membuatkan suasana sangat tegang. Helmi sering duduk sendirian di dalam bilik, merenung gambar Mawar Liana yang diam-diam disimpannya. "Kalau hari itu aku lebih berani, kalau aku lindungi dia," bisiknya dengan suara yang serak. Dia berasa bersalah walaupun dia tahu itu bukan salahnya. Syamimi juga tidak dapat tidur lena. Setiap kali dia teringat saat dia menemui cebisan tulang dalam semangkuk mie kari, badannya akan menggigil. Dia berasa takut setiap kali melihat makanan berkuah. Tragedi ini bukan sahaja meragut nyawa Mawar Liana, tetapi juga memusnahkan kedamaian di hati semua orang. Tiada apa-apa yang sama lagi. Orang ramai mula mencurigai satu sama lain, mula tidak mempercayai walaupun perkara yang kecil. Tetapi dari kegelapan ini, satu tekad mula terbentuk di hati penduduk Sungai Damai. Mereka tidak akan membiarkan nama Mawar Liana hilang begitu sahaja. Dia akan diingati bukan sebagai mangsa, tetapi sebagai peringatan bahwa jenayah boleh bersembunyi di sebalik wajah yang paling biasa sekalipun. Dan di dalam sel, Encik Rahman hanya dapat menunggu hari perbicaraan. Dia tahu bahwa lambat laun, keadilan akan mengetuk pintunya, dan kali ini tiada tempat untuknya bersembunyi lagi. Hari perbicaraan akhirnya tiba. Sejak pagi, kawasan sekitar Mahkamah Tinggi Klang telah dipenuhi dengan beratus-ratus orang.
Sesetengah datang untuk mengikuti perbicaraan, sesetengah datang untuk melampiaskan kemarahan, dan sesetengah datang karena ingin tahu tentang case yang telah menghantui kampung kecil ini selama berbulan-bulan. Polis terpaksa membuat barisan dan dawai berduri, coba menghalang orang ramai daripada menyerbu masuk. Spanduk dan poster berselerakan. Keadilan untuk Mawar, hukum mati Encik Rahman. Jeritan bergema membuatkan suasana tegang. Beberapa wartawan dari Kuala Lumpur dan bandar-bandar lain juga hadir. Kamera mereka merekam detik yang akan terpahat dalam sejarah gelap Sungai Damai. Di dalam bilik perbicaraan, keluarga Mawar Liana duduk di barisan hadapan. Maktimah memakai kain batik hitam, wajahnya pucat lesi. Matanya bengkak karena terlalu lama menangis. Pak Hasan duduk di sebelahnya, coba untuk kuat walaupun tangannya masih menggenggam gambar anak perempuan tunggalnya dengan erat. Helmi dan Syamimi duduk tidak jauh, sebagai saksi penting dalam case ini. Apabila Encik Rahman dibawa masuk, suasana menjadi semakin kacau. Jeritan dan kutukan memenuhi bilik. Polis terpaksa mengawal keadaan agar perbicaraan dapat dimulakan. Encik Rahman berjalan menunduk, badannya kurus kering. Wajahnya pucat, gari memantulkan cahaya di dalam bilik perbicaraan. Hakim mengetuk tukul sebagai isyarat bahwa perbicaraan telah bermula. Peguam cara membacakan pertuduhan dengan suara yang tegas. Tertuduh, Encik Rahman bin Sulaiman telah melakukan pembunuhan dengan niat terhadap Cik Mawar Liana binti Hasan, Mangsa. Selepas itu, tertuduh telah melakukan pemotongan mayat Mangsa dengan sengaja dan coba menghapuskan bukti dengan cara yang paling kejam. Dengan membawa cebisan badan Mangsa untuk dimasak dan dicampur dengan makanan yang dijual kepada orang ramai. Tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mencemarkan moral dan mewujudkan luka di hati semua orang. Suasana menjadi senyap seketika sebelum tangisan Maktimah kedengaran. Dia menutup mukanya dengan kain batik, tidak tahan untuk terus mendengar. Pak Hasan memeluk istrinya, matanya juga merah. Apabila diminta untuk membela diri, Encik Rahman berkata dengan suara yang perlahan dan bergetar, "Tuan Hakim yang dihormati, saya tidak berniat untuk melakukannya. Pada mulanya, saya hanya tidak dapat mengawal diri. Selepas itu, saya takut, saya tidak tahu apa yang perlu saya buat. Saya mohon belas kasihan." Tetapi kata-katanya semakin meningkatkan kemarahan orang ramai. Seorang lelaki menjerit dari tempat duduk di belakang, penyesalan awak tak boleh kembalikan Mawar. Awak mesti dihukum mati. Hakim segera menenangkan bilik dan meminta semua pihak untuk menjaga ketentraman. Helmi memberi keterangan sebagai saksi. Suaranya bergetar tetapi tegas, "Saya kenal Mawar sejak kecil. Dia seorang yang baik, penuh harapan, tidak pernah menyakiti sesiapapun. Encik Rahman telah meragut masa depannya, dan bukan itu sahaja, dia juga mempermainkan seluruh penduduk Sungai Damai. Kami makan kuah yang, ya Allah, saya tak sanggup nak teruskan." Syamimi menambah, "Kalau saya tak jumpa cebisan tulang tuh, mungkin kebenaran takkan pernah terbongkar. Betapa kejam dan liciknya dia menyembunyikan jenayah di sebalik perkara yang kami percayai setiap hari, makanan." Hakim mendengar dengan teliti. Wajahnya serius, tetapi matanya memancarkan kesedihan. Dia tahu bahwa case ini bukan sekadar case pembunuhan biasa tetapi luka yang dikongsi oleh seluruh masyarakat. Selepas mendengar semua keterangan, hakim menangguhkan perbicaraan untuk berunding. Bilik perbicaraan dipenuhi dengan bisikan. Orang ramai menunggu keputusan dengan debaran jantung. Beberapa jam kemudian, hakim kembali masuk. Semua orang bangun, tukul diketuk. Selepas mempertimbangkan bukti saksi, keterangan saksi, dan pengakuan tertuduh, mahkamah menjatuhkan hukuman mati ke atas tertuduh Encik Rahman bin Sulaiman. Bilik perbicaraan bergema serta-merta. Ada yang bersorak lega, ada yang menangis. Terutamanya keluarga Mawar. Maktimah teresak-esak dengan kuat dan rebah ke dalam pelukan Pak Hasan. Helmi memejamkan mata, air mata mengalir di pipinya. Syamimi menggenggam tangannya dengan erat, coba memberi semangat. Encik Rahman sendiri kelihatan tidak bermaya. Wajahnya kosong seolah-olah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bibirnya menggeletar tetapi tiada kata-kata yang keluar. Dia tahu hidupnya telah berakhir. Di luar bangunan mahkamah, berita keputusan itu tersebar dengan cepat. Orang ramai bersorak gembira, sesetengah sujud ke tanah berasa bahwa keadilan akhirnya telah ditegakkan. Tetapi ada juga yang masih berasa kosong. Keputusan ini tak boleh kembalikan Mawar, kata seorang suri rumah sambil menangis. Pada malam itu berita hukuman mati Encik Rahman tersebar di seluruh negara. Media menyiarkan tajuk berita sebagai salah satu case jenayah yang paling kejam dalam sejarah Malaysia.
Tetapi di sebalik semua itu, luka yang ditinggalkan tidak dapat disembuhkan serta-merta. Maktimah sering terbangun pada tengah malam dan memanggil nama anak perempuannya. Pak Hasan bercakap lebih sedikit, hanya dapat melihat sawah yang pernah diusahakannya bersama Mawar dengan mata yang kosong. Helmi, yang terlibat dalam mencari Mawar sejak awal juga tidak dapat melepaskan diri daripada bayang-bayang tragedi. Dia masih belajar, tetapi semangatnya berkurangan dengan ketara. Setiap kali dia duduk di dalam kelas, pikirannya akan melayang kepada senyuman Mawar, suara yang lembut, impiannya yang ringkas. Dia berasa bersalah walaupun semua orang mengatakan itu bukan salahnya. Pada waktu malam, dia sering berjalan melalui jalan utama tempat kedai Encik Rahman pernah berdiri. Dari jauh, dia berdiri terpegun untuk masa yang lama melihat bangunan yang gelap. Kadang-kadang, dia berbisik dengan perlahan, "Mawar, abang minta maaf. Abang tak dapat lindungi awak." Angin sejuk malam itu bertiup ke wajahnya seolah-olah membawa jawaban yang tidak pernah didengarinya. Syamimi juga masih dihantui oleh ingatan buruk. Setiap kali dia melihat makanan berkuah, dia teringat cebisan tulang yang pernah ditemuinya. Dia memerlukan masa yang lama untuk kembali makan seperti biasa. Kadang-kadang, dia berasa bersalah karena masih hidup sedangkan Mawar yang tidak bersalah telah pergi dengan cara yang menyayat hati. Walau bagaimanapun, dari luka ini, kesadaran baru mula terbentuk dalam masyarakat. Mereka lebih berhati-hati, tidak mempercayai apa-apa dengan mudah lagi. Pemimpin agama dan masyarakat sering mengingatkan bahwa kejahatan boleh bersembunyi di sebalik wajah yang kelihatan baik. Jangan meremehkan, tetapi jangan biarkan ketakutan membuat kita kehilangan kemanusiaan, kata seorang pemimpin masyarakat semasa memberi ceramah. Beberapa bulan kemudian, satu majelis doa diadakan di halaman masjid di kampung untuk memperingati Mawar. Beratus-ratus orang hadir dengan lilin dan bunga. Suasana senyap, hanya suara doa yang bergema. Maktimah diusung di atas kerusi roda dengan Pak Hasan di sebelahnya. Helmi berdiri tidak jauh, menunduk manakala Syamimi menggenggam tangannya. Seorang ustadz berkhutbah bahwa Mawar telah menjadi mangsa jenayah yang melampaui imajinasi, tetapi jangan biarkan namanya hanya menjadi kisah sedih. Biarlah kisahnya menjadi peringatan kepada kita semua bahwa hidup ini penuh dengan ujian, dan kita mesti menjaga satu sama lain. Keadilan telah ditegakkan, tetapi tugas kita adalah untuk memastikan tragedi seperti ini tidak berlaku lagi. Orang ramai menitiskan air mata, ada yang berpelukan. Pada malam itu, langit di atas kampung dipenuhi dengan cahaya lilin seolah-olah seluruh masyarakat telah bersatu dalam doa. Tetapi di sebalik doa dan harapan itu, kebenaran masih kejam. Encik Rahman masih menunggu hukuman mati. Keluarga Mawar masih hidup dengan luka yang tidak pernah sembuh dan penduduk Sungai Damai, walaupun perlahan-lahan dapat bangkit semula, akan menanggung bayang-bayang tragedi ini dalam hati mereka selama-lamanya. Bermula dari cebisan tulang yang kecil di dalam semangkuk mie kari panas. Beberapa ketika selepas hukuman mati diputuskan, waktu berlalu dengan perlahan, seakan-akan masa itu sendiri enggan bergerak maju. Encik Rahman hanya mampu menunggu keputusan tentang pelaksanaan hukuman mati. Dalam sistem perundangan, proses tersebut mungkin memakan masa yang lama karena ia perlu menunggu pengesahan daripada rayuan hingga kepada permohonan pengampunan di raja. Namun, bagi Encik Rahman, setiap detik di dalam sel merupakan penyiksaan. Dia tidak lagi berusaha untuk membela diri. Setiap kali pengawal membuka pintu sel, dia akan menunduk, tidak banyak bercakap. Ada kalanya dia menangis tersesak-sesak, menyalahkan arak, menyalahkan takdir, atau bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Namun ada juga masanya dia duduk diam, merenung dinding seolah-olah menerima bahwa penghujungnya semakin dekat. Media massa masih mengikuti case tersebut. Akhbar tempatan menyiarkan tajuk berita besar, penduduk kampung menunggu hari Encik Rahman dihukum gantung. Television menyiarkan skrip mengenai kedai usang di tepi jalan, menyebutnya sebagai saksi bisu kejahatan. Wartawan sering menemu bual penduduk kampung. Sesetengah menuntut agar hukuman dilaksanakan secepat mungkin. Sesetengah berasa takut karena bayang-bayang tragedi masih belum pudar. Di kampung halaman Mawar, wartawan juga sering melawat mereka, mengetuk pintu rumah Pak Hasan untuk meminta pandangan. Maktimah sentiasa menolak, terlalu lemah untuk bercakap. Pak Hasan kadangkala bercakap pendek, "Kami hanya mahu anak kami tenang. Tiada apa lagi yang perlu diperkatakan." Namun, di sebalik ketabahan itu hati mereka masih bergetar. Maktimah berada dalam kesedihan yang berpanjangan. Setiap kali dia mendengar berita bahwa hukuman mati Encik Rahman mungkin akan dilaksanakan tidak lama lagi, dia akan menangis. Walaupun dia pembunuh anak saya, dia juga manusia. Tetapi bagaimana saya boleh memaafkan sedangkan hati saya masih hancur?
Pak Hasan tidak pernah memaksa istrinya untuk memaafkan. Dia sendiri mula coba menerima dan menyerahkan segalanya kepada undang-undang. Tugas kita sekarang ialah berdoa untuk Mawar, katanya. Helmi di sisi lain masih dihantui oleh rasa bersalah. Dia berasa seandainya dia lebih berani, mungkin Mawar tidak perlu bersendirian pada hari itu. Dia sering bermimpi ngeri melihat Mawar berjalan pergi tanpa menoleh menghilang dalam kabut Sungai Damai. Apabila dia bangun, peluh sejuk akan membasahi tubuhnya. Syamimi menjadi sahabat sejati yang sentiasa berada di sisinya. Mereka sering duduk di taman awam, bercakap tentang masa depan, tetapi perbualan sering kembali kepada kisah Mawar. Helmi, kita tak boleh terus terperangkap dengan rasa bersalah macam nih. Mawar dah tak ada. Tapi mungkin dia nak kita teruskan hidup, kata Syamimi dengan suara yang lembut. Helmi memandang Syamimi. Matanya merah, saya tahu Syamimi. Tapi saya rasa macam dah gagal. Saya rasa saya sepatutnya ada di sana. Syamimi menggenggam tangannya dengan erat. Awak tak gagal, Helmi. Awak coba mencari kebenaran. Kalau tak ada awak, mungkin kebenaran itu takkan pernah terbongkar. Sementara itu, penduduk Sungai Damai masih berada dalam keadaan keliru. Sesetengah berasa lega karena keadilan telah ditegakkan. Sesetengah masih tidak selesai. Peniaga kadangkala mengadu bahwa sejak cash itu berlaku, pelanggan lebih berwaspada. Mereka bertanya terlalu banyak sebelum makan apa-apa. Trauma psikologi seluruh masyarakat masih belum hilang walaupun masa telah berlalu. Pemimpin agama coba memberi semangat. Dalam khutbah Jumat, seorang ustadz berkata, kita mesti belajar daripada kejadian ini. Jangan biarkan kebencian menguasai hati kita. Encik Rahman akan menerima hukumannya. Tetapi tugas kita ialah memastikan anak-anak kita membesar dengan rasa selamat, bukan ketakutan. Walau bagaimanapun, bagi sesetengah penduduk kampung, kata-kata itu sukar untuk diterima. Setiap kali mereka melalui kedai lama Encik Rahman, rasa loya dan marah akan kembali semula. Terdapat beberapa orang yang mencadangkan agar bangunan itu dirobohkan dan dibina taman untuk berdoa memperingati Mawar. Masa berlalu, bulan demi bulan. Berita mengenai hukuman mati masih belum jelas. Setiap kali terdapat kabar angin bahwa ia akan berlaku tidak lama lagi, masyarakat akan kembali berjaga-jaga. Wartawan akan berkumpul di hadapan penjara, coba merakam gambar Encik Rahman dari belakang jeriji besi. Dia hanya dapat menunduk. Wajahnya cengkung. Rambutnya mula memutih lebih awal daripada usia. Helmi dan Syamimi, walaupun coba meneruskan pengajian, tidak dapat melepaskan diri daripada kes ini. Helmi kadangkala berpikir untuk menulis kisah Mawar agar orang ramai tidak lupa. Kalau saya boleh menulis tentang dia, mungkin orang akan mengingati Mawar bukan hanya sebagai mangsa, tetapi sebagai gadis yang mempunyai impian dan harapan. Syamimi menyokongnya. Itu ide yang baik, Helmi. Jangan biarkan kisah Mawar berakhir hanya di dalam bilik perbicaraan. Suatu hari, Helmi mengumpul keberanian untuk pergi ke rumah Pak Hasan. Dia duduk di beranda bercakap dengan Pak Hasan. Pak, saya rasa bersalah. Saya sepatutnya menjaga Mawar dengan lebih baik. Pak Hasan memandangnya lama lalu berkata perlahan, Helmi, tiada siapa yang dapat menjangka perkara seperti itu. Jangan seksa diri kamu, Mawar sayang kamu. Ayah tahu. Kalau kamu masih rasa bersalah, itu sama seperti menyakitinya di sana. Kata-kata itu membuatkan Helmi menangis. Untuk pertama kalinya, dia berasa sedikit lega. Syamimi, di sisi lain, semakin rapat dengan keluarga Pak Hasan. Dia sering membantu Maktimah menjaga rumah atau menjadi teman berbual. Kehadirannya membantu mengurangkan kesunyian walaupun luka itu masih ada. Dan di penjara, Encik Rahman hanya dapat menunggu. Waktu berlalu seperti hukuman tambahan. Dia tahu bahwa kematian sedang menunggunya, tetapi dia tidak tahu bila. Dan itulah mungkin penyiksaan yang paling hebat, menunggu penghujung tanpa kepastian. Selepas menunggu sekian lama, akhirnya berita tiba. Permohonan pengampunan diraja yang difailkan oleh peguam Encik Rahman telah ditolak. Surat resmi daripada Istana Negara menyatakan bahwa tiada alasan kemanusiaan atau undang-undang yang dapat mengurangkan tindakannya. Oleh itu, hukuman mati yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Klang adalah muktamad. Berita itu tersebar dengan cepat. Akhbar tempatan menyiarkan tajuk berita besar, hukuman mati Encik Rahman tunggu masa. Stasiun televisi menyiarkan skrip khas yang menunjukkan reaksi orang ramai yang pelbagai. Ada yang berasa lega, ada yang menuntut agar tindakan diambil segera, dan ada juga yang kembali berasa takut apabila memikirkan hukuman mati. Di penjara, Encik Rahman menerima berita itu dengan wajah yang pucat lesi. Dia duduk diam di sudut sel untuk masa yang lama.
Pengawal menceritakan bahwa dia menangis sepanjang malam, berdoa dengan suara yang perlahan berulang-ulang kali, yang mana dia jarang lakukan sebelum ini. Seolah-olah dia baru menyadari bahwa waktunya di dunia ini akan berakhir. "Tuan, bila saya akan dihukum mati?" Dia bertanya pada suatu pagi dengan suara yang bergetar. Pengawal menjawab pendek, "Itu bukan urusan kami. Tugas kami ialah menjaga sehingga tiba masanya." Jawaban itu membuatkan Encik Rahman semakin gelisah. Dia berada dalam ketidakpastian. Setiap bunyi ketukan pintu mungkin menjadi petanda penghujung hidupnya. Dalam masyarakat, berita mengenai hukuman mati mencetuskan gelombang emosi yang baru. Sebilangan besar penduduk kampung berkumpul di Taman Awam membincangkan tarikh yang mungkin akan ditetapkan. "Kalau boleh, cepatlah, supaya tak ada bayang-bayang menakutkan tu lagi," kata seorang pemandu lori. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa hukuman mati tidak akan mengembalikan Mawar. Keluarga Mawar menerima berita itu dengan perasaan yang bercampur baur. Maktimah menangis tetapi bukan karena rasa simpati. "Akhirnya, semuanya akan berakhir," katanya dengan suara serak. Pak Hasan hanya mengangguk walaupun hatinya masih berat. Tidak ada apa-apa pun yang benar-benar berakhir, tetapi sekurang-kurangnya ada kepastian. Helmi mendengar berita itu di university. Dia terpegun untuk masa yang lama lalu berjalan ke jalan utama melalui kedai lama Encik Rahman. Bangunan itu kini kelihatan lebih usang. Warnanya luntur, lalang tumbuh di sekelilingnya. Helmi berdiri terpegun untuk masa yang lama lalu berbisik, "Keadilan telah ditegakkan. Tetapi mengapa hati saya masih sakit?" Syamimi yang datang kemudian berkata, "Kerana luka itu tidak akan hilang. Cuma masa yang akan membuatnya reda." Mereka berdiri bersama, melihat jalan utama yang sunyi. Hanya cahaya lampu jalan yang malap yang menerangi. Waktu sebelum hukuman mati dipenuhi dengan ketegangan. Encik Rahman berdoa lebih kerap, memohon ampun dan maaf. Seorang ustadz datang untuk memberikan bimbingan rohani, mengajarnya berdoa. Dengan khusyuk, dia menitiskan air mata setiap kali mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. "Saya tahu saya tidak layak menerima pengampunan, tetapi sekurang-kurangnya biarlah saya mati dengan nama Allah di bibir," katanya perlahan. Dan di luar tembok penjara, penduduk Sungai Damai menantikan hari nama Encik Rahman akan dipadamkan dari muka bumi, dan nama Mawar Liana akan terus diingati dengan doa yang penuh dengan air mata. Pada malam itu, langit di atas Sungai Damai kelihatan gelap. Awan tebal menutupi bulan. Di penjara dengan kawalan ketat, persiapan untuk hukuman mati sedang dijalankan. Tiada pengumuman rasmi dibuat, tetapi pegawai keselamatan telah bersiap sedia sejak petang. Semuanya dilakukan dengan senyap, jauh daripada kilauan lampu kamera, untuk mengelakkan sebarang kekecohan. Encik Rahman dipanggil keluar dari sel kira-kira pukul 11 malam. Dia terkejut walaupun dia menjangkakan hari itu pasti akan tiba. Wajahnya pucat, badannya menggeletar tetapi dia coba untuk kuat. "Sudah tiba masanya?" dia bertanya dengan suara serak. Pengawal hanya mengangguk perlahan. Dia diberi peluang terakhir untuk menulis pesanan dengan tangan yang menggeletar. Encik Rahman menulis beberapa ayat pendek di atas kertas lama. "Saya menyesal. Mohon maaf, semoga roh Mawar tenang. Semoga penduduk Sungai Damai tidak perlu menderita kerana saya lagi." Kertas itu dilipat dan disimpan oleh pegawai, tidak pasti kepada siapa ia akan dihantar. Seorang ustadz dibawa masuk untuk menemani Encik Rahman berdoa dengan suara yang tersekat-sekat. Air mata membasahi pipinya, bukan sahaja kerana takut mati, tetapi kerana rasa bersalah yang tidak dapat diperbaikinya lagi. "Saya dah rampas nyawa seorang gadis yang baik. Saya dah buat seluruh bandar menderita. Saya tahu neraka sedang menunggu saya," katanya perlahan. Ustadz itu hanya menepuk bahunya. "Beristighfar, Encik. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati hambanya." Beberapa menit sebelum tengah malam, dia dibawa ke tempat hukuman mati. Jalan itu sunyi. Hanya bunyi tapak kasut pegawai yang berat kedengaran. Encik Rahman berjalan menunduk, teresak-esak sekali-sekala. Apabila tiba di tempat yang dituju, dia diletakkan di hadapan pasukan penembak. Pegawai yang bertanggung jawab membacakan prosedurnya. Encik Rahman diberi peluang terakhir untuk bercakap. Dia menoleh ke arah langit malam seketika lalu berkata dengan suara yang bergetar, "Saya menyesal. Mohon maaf Mawar, mohon maaf semua penduduk Sungai Damai." Beberapa saat kemudian bunyi tembakan memecahkan kesunyian malam. Tubuh Encik Rahman rebah ke tanah, senyap. Hanya bunyi angin malam yang menyampaikan penghujung kisah yang telah menghantui seluruh bandar. Pada masa yang sama, berita mengenai hukuman mati belum diumumkan kepada orang ramai.
Barulah pada pagi keesokan harinya stesen radio tempatan melaporkan bahwa tertuduh Encik Rahman, pelaku jenayah terhadap Cik Mawar Liana, telah dihukum mati pada awal pagi itu. Berita itu tersebar dengan cepat. Di Taman Awam di Bandar, orang ramai berkumpul dan berbincang dengan wajah yang serius. Sesetengah berasa lega, sesetengah menangis, dan sesetengah hanya berdiam diri untuk masa yang lama. Seorang suri rumah berbisik, akhirnya semuanya dah berakhir. Tapi tak tahu kenapa hati saya masih sakit. Di rumah Pak Hasan, polis datang menyampaikan berita secara rasmi. Mak Timah menangis teruk, tubuhnya lemah. Akhirnya, dia dah menerima balasan, katanya sambil menutup mukanya dengan kain batik. Pak Hasan masih tenang, menahan diri walaupun air mata mengalir di pipinya. Semoga dengan ini Mawar dapat tenang, katanya. Helmi mendengar berita itu di university. Dia terpegun untuk masa yang lama lalu berjalan ke jalan utama melalui kedai lama Encik Rahman. Bangunan itu kini kelihatan lebih usang. Catnya mengelupas, lalang tumbuh di sekelilingnya. Helmi berdiri terpegun di situ untuk masa yang lama lalu berbisik. Keadilan telah ditegakkan, tetapi saya masih rindukan awak. Syamimi datang bersama bunga putih. Dia meletakkannya di hadapan bangunan lama itu. Ini bukan untuk Encik Rahman, tetapi untuk Mawar. Supaya dia akan sentiasa diingati. Helmi mengangguk, matanya merah. Penduduk Sungai Damai mengadakan majelis doa di masjid besar. Beratus-ratus orang hadir untuk berdoa, mendedikasikan pahala kepada roh Mawar. Tiada siapapun menyebut nama Encik Rahman lagi seolah-olah bandar ini mahu memadamkannya daripada ingatan. Hanya meninggalkan pengajaran pahit yang telah ditinggalkannya. Namun walaupun hukuman mati telah berakhir, trauma psikologi masih berterusan. Orang ramai masih teragak-agak untuk makan di luar rumah tanpa berpikir panjang. Pemandu lori yang sering singgah di kedai Encik Rahman kini memilih untuk menyediakan makanan sendiri. Para ibu masih mengingatkan anak-anak mereka agar tidak mudah mempercayai orang yang tidak dikenali, walaupun dia kelihatan baik. Bagi keluarga Pak Hasan, kehidupan diteruskan tetapi dengan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Mak Timah kini sering duduk di beranda, melihat ke arah jalan walaupun hatinya mula menerima hakikat. Pak Hasan, walaupun masih sedih, mula berbual dengan jiran. Kita mesti kuat, katanya pada suatu petang. Mawar pasti mau kita teruskan hidup. Kata-kata itu membuatkan beberapa orang jiran menitiskan air mata karena mereka tahu betapa sukarnya kata-kata itu keluar dari mulut seorang bapak yang kehilangan anak tunggalnya. Helmi, yang terpengaruh dalam mencari Mawar dari awal, mengambil jalan baru dalam hidup. Dia memutuskan untuk menulis kisah Mawar, bukan hanya tragedi tetapi tentang mimpi, semangat dan ketidakbersalahannya dalam menjalani hidup. Malam demi malam dia menghabiskan waktu menulis di atas meja kecil di asramanya. Syamimi sering menemaninya bersama secangkir teh panas. Kisah ini mesti didengari oleh ramai orang, Helmi, kata Syamimi. Mawar tidak boleh hanya diingati sebagai mangsa, tetapi sebagai seorang gadis yang mempunyai impian ringkas yang diragut dengan kejam. Penulisan Helmi mula dikenali dalam kalangan pelajar dan juga disiarkan di majalah university. Maklum balasnya sangat bagus. Malah ada yang menulis surat kepada keluarga Pak Hasan untuk menghantar doa dan sokongan. Dari sana Helmi merasakan beban kesalahannya perlahan-lahan berkurangan. Dia tahu bahwa menulis kisah Mawar adalah cara untuk mengekalkan ingatan tentangnya. Syamimi juga menemui kekuatan baru. Dia mula bekerja sebagai sukarelawan, terutamanya yang berkaitan dengan perlindungan wanita dan kanak-kanak. Tidak akan ada Mawar yang lain, katanya dalam ceramah di university. Kita mesti mewujudkan persekitaran yang selamat supaya wanita boleh berjalan tanpa rasa takut. Kata-katanya mendapat tepukan dan dia lebih yakin bahwa inilah jalannya. Penduduk Sungai Damai juga berubah. Pemimpin agama dan masyarakat mengadakan ceramah awam lebih kerap, mengingatkan bahwa kejahatan boleh datang dari mana-mana sahaja, walaupun daripada orang yang kelihatan baik. Kita mesti menjaga satu sama lain, kata seorang ustadz dalam khutbah Jumat. Jangan biarkan jiran kita bersendirian dalam kegelapan, karena kadangkala syaitan bersembunyi di sana. Tidak lama kemudian bandar itu menemui kekuatan daripada luka yang sama. Kanak-kanak kembali bermain di taman awam. Peniaga tersenyum menyambut pelanggan lagi, dan doa yang bergema setiap malam membawa kembali ketenangan yang pernah hilang. Walau bagaimanapun, setiap kali tiba bulan Julai, masyarakat akan mengadakan majelis doa untuk memperingati Mawar. Mereka berkumpul di halaman masjid, menyalakan lilin, berdoa dan menceritakan kisah kebaikan gadis itu lagi. Mak Timah sering menghadiri majelis itu dengan mata yang merah.
Pak Hasan menunduk dengan tenang manakala Helmi dan Syamimi berdiri di tengah-tengah mereka untuk memastikan ingatan tentang Mawar tidak pernah pudar. Helmi sering berkata dalam hati, "Mawar, awak dah pergi, tetapi semangat awak masih ada dalam diri kami. Awak mengajar kami tentang arti perjuangan, ketabahan, dan kepentingan untuk saling menjaga." Syamimi menambah dengan doa yang perlahan, "Semoga tiada sesiapapun mengalami apa yang awak alami lagi, Mawar. Semoga pengorbanan awak membuka mata orang ramai." Bagi penduduk Sungai Damai, Mawar Liana bukan lagi sekadar nama dalam berita. Dia telah menjadi simbol yang mengingatkan bahwa keamanan itu rapuh dan cinta serta keprihatinan mesti dijaga. Dan di tengah-tengah perjalanan hidup yang penuh dengan luka, kampung kecil di kaki gunung ini perlahan-lahan belajar untuk berdamai dengan masa lampaunya sambil menjaga agar tragedi yang gelap itu tidak berulang lagi. 5 tahun berlalu sejak malam hukuman mati Encik Rahman. Sungai Damai perlahan-lahan kembali ceria. Jalan utama yang sunyi kerana bayang-bayang tragedi kini kembali sibuk dengan lori yang membawa sayur dan kopi. Pasar masih meriah. Bau sate dan kopi klasik kembali menjadi sebahagian daripada pagi yang biasa. Tetapi walaupun hidup perlahan-lahan kembali normal, bayangan Mawar Liana masih menjadi sebahagian dari kenangan kolektif masyarakat. Bangunan lama bekas kedai Encik Rahman akhirnya dirobohkan atas cadangan penduduk. Tanah itu diubah menjadi taman kecil dengan tugu peringatan. Di sana tertulis Taman Mawar Liana untuk memperingati seorang gadis yang impiannya diragut dengan kejam, supaya kita sentiasa berjaga-jaga dan menjaga satu sama lain. Setiap petang, kanak-kanak akan bermain di taman ini sementara ibu bapak duduk di bangku panjang dan berbual. Tempat yang pernah menyimpan kengerian kini menjadi ruang kehidupan baru yang penuh dengan ketawa dan doa. Helmi kini telah menamatkan pengajiannya. Dia adalah seorang wartawan di sebuah akhbar besar di kota. Tulisan pertamanya mengenai Mawar telah membuka jalan kerjayanya. Ramai yang mengenalinya sebagai penulis muda yang berani membangkitkan isu sosial dengan visi, tetapi dalam setiap artikel yang ditulisnya, masih ada jejak Mawar, peringatan tentang tanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran. Syamimi juga telah menemui jalan hidupnya. Dia bekerja dalam sebuah organisasi perlindungan wanita dari satu kampung ke kampung yang lain. Dia mendidik orang ramai tentang kepentingan menjaga keselamatan kanak-kanak perempuan, mengajar cara membuat laporan apabila diancam, dan menggalakkan masyarakat untuk lebih peka terhadap persekitaran di sekeliling mereka. Kita mesti belajar daripada kisah Mawar, katanya di setiap perjumpaan. Kita tidak boleh membiarkan seorang gadis yang tidak bersalah jatuh ke tangan orang yang salah hanya karena kita cuai. Hubungan Helmi dan Syamimi juga semakin rapat. Mereka sering bekerja sama dalam proyek sosial, menyokong satu sama lain dalam setiap langkah, bukan sahaja kerana masa lampau yang sama, tetapi kerana mereka merasakan Mawar telah membawa mereka bersama dalam misi hidup yang lebih besar. Di sisi lain, keluarga Pak Hasan masih hidup sederhana di kampung. Walaupun kesedihan tidak pernah benar-benar hilang, mereka mula tersenyum lagi. Maktimah, walaupun badannya lemah, sering datang ke taman peringatan Mawar, duduk di bangku, dan berdoa. Mawar tak bersendirian. "Tengoklah, semua orang masih ingat dia," katanya dengan mata yang merah. Pak Hasan juga lebih banyak terlibat dalam aktiviti kampung. Dia sering bercakap pendek mengenai kepentingan menjaga keluarga dan saling menjaga. Kita tidak boleh lagi menutup telinga dan mata kita. Jika ada jiran yang bersendirian, kita mesti mendekati mereka. Jangan biarkan kesunyian menjadi kegelapan, katanya. Kata-kata itu membuatkan ramai yang menunduk mengingati Encik Rahman yang pernah dianggap sebagai orang yang baik tetapi menyembunyikan sisi gelapnya. Masyarakat Sungai Damai telah banyak berubah. Mereka lebih berhati-hati tetapi juga lebih saling menyayangi. Bekerja sama dalam membantu dan berkongsi semakin kerap dilakukan. Majelis doa tahunan menjadi pentas untuk saling menjaga. Dari tragedi itu, mereka belajar bahwa kepercayaan tidak bermakna cuai, tetapi perlu diiringi dengan perhatian. Setiap tahun pada bulan Oktober, majelis doa memperingati Mawar tetap diadakan. Kini bukan sahaja penduduk Sungai Damai tetapi juga aktivis dari bandar-bandar lain turut hadir. Cahaya lilin menerangi seluruh halaman masjid. Doa bergema dan kisah Mawar dikisahkan kepada generasi muda. Kanak-kanak yang dulunya masih kecil kini bertanya kepada ibu bapa mereka, siapakah Mawar? Dan jawaban yang selalu diterima ialah, dia ialah seorang gadis baik yang impiannya diragut, tetapi namanya membuatkan kita semua lebih berhati-hati. Helmi sering menghadiri majelis ini kadangkala sebagai wartawan, kadangkala hanya sebagai penduduk kampung biasa. Dia berdiri di tengah-tengah orang ramai, mendengar doa dan merasakan Mawar masih berada di sana.
Syamimi berdiri di sebelahnya, dengan mata yang berkaca-kaca karena walaupun masa telah berlalu, luka itu masih terasa walaupun kini telah berubah menjadi kekuatan. Suatu malam selepas majelis doa, Helmi memandang langit Sungai Damai yang dipenuhi dengan bintang. "Syamimi," katanya perlahan. "Awak tahu tak, saya rasa Mawar tak pernah pergi kemana-mana pun. Dia ada di sini, di hati kita, dalam setiap langkah yang kita ambil." Syamimi tersenyum nipis, menahan air mata. "Betul, Helmi. Dan saya yakin dia bangga dengan kita." Bagi penduduk Sungai Damai, tragedi Mawar Liana bukan sekadar masa lampau yang gelap. Ia ialah pengajaran hidup, satu garisan moral yang akan terus diingati. Mereka tahu bahwa kejahatan boleh datang dari mana-mana sahaja, tetapi dengan saling menjaga, mereka dapat mencegahnya. Dan di taman kecil yang kini dipenuhi dengan ketawa kanak-kanak, tugu peringatan berdiri tegak sebagai saksi bahwa dari kegelapan yang paling dalam, cahaya perpaduan dapat lahir semula. Nama Mawar akan terus diingati bukan hanya sebagai mangsa, tetapi sebagai simbol harapan dan kewaspadaan. Pada malam itu cuaca di Sungai Damai nyaman seperti biasa. Angin dari pergunungan bertiup perlahan, membawa aroma tanah lembab selepas hujan petang. Helmi dan Syamimi duduk di taman peringatan Mawar. Lampu jalan menerangi tugu itu dengan cahaya kuning lembut. Di sekeliling mereka, kanak-kanak sudah pulang ke rumah, hanya menyisakan bunyi cengkerik dan lolongan anjing dari jauh di kampung. Helmi merenung tugu itu lama lalu berkata perlahan, "Syamimi, setiap kali saya duduk di sini, saya rasa macam Mawar masih ada." Seolah-olah dia duduk di bangku ini dengan kita, tersenyum dan menceritakan impiannya untuk membuka kedai jahit. Dan saya masih rasa bersalah sebab tak dapat jaga dia. Syamimi berpaling memandang Helmi dengan lembut. "Helmi, awak dah cakap macam ni banyak kali. Tapi dengar cakap saya lagi sekali, awak tak salah. Awak orang yang buat kebenaran terbongkar. Kalau tak ada awak, mungkin Mawar akan diingati hanya sebagai gadis yang hilang tanpa jejak." Helmi menghela nafas panjang. "Saya tahu, tapi luka ni susah nak sembuh. Setiap kali saya tulis artikel, setiap kali saya tengok muka ibu bapa Mawar, saya rasa macam dihantui dengan soalan. Adakah saya dah buat yang terbaik?" Syamimi menggenggam tangannya dengan erat. "Kita tak mungkin boleh buat yang terbaik untuk menebus kehilangan yang sebesar itu. Tapi kita boleh buat sesuatu untuk elak daripada ada Mawar yang lain, dan itu awak dah buat, Helmi. Awak menulis. Awak menyuarakan. Awak menjaga ingatan tentang Mawar supaya tak hilang. Itu dah lebih daripada cukup." Mereka terdiam seketika mendengar bunyi malam. Helmi kemudian berkata, "Saya pernah baca, memaafkan tak bermakna melupakan, tapi ia bermakna membebaskan diri kita daripada rantai kebencian. Awak rasa keluarga Mawar boleh memaafkan ke?" Syamimi berpikir sejenak. "Saya tak tahu, Helmi. Mungkin tak sepenuhnya. Luka sebesar itu tak boleh disembuhkan dengan kata maaf. Tapi saya pernah dengar Pak Hasan cakap, dia serahkan segalanya kepada karma, biarkan ia memberi balasan yang paling adil. Itu bukan kemaafan dalam arti kata biasa, tapi itu bentuk pelepasan yang lebih tinggi, dan saya rasa ia lebih kuat daripada sekadar kata." Helmi mengangguk perlahan. "Mungkin betul. Sebab kalau kita masih simpan kebencian, hidup kita sendiri yang akan terbakar." Syamimi tersenyum nipis. "Dan tengoklah, Helmi, daripada tragedi itu, kekuatan baru telah lahir. Orang ramai lebih saling menjaga. Saya dapat pergi memberi pendidikan di banyak kampung sebab masyarakat dah mula sedar tentang kepentingan melindungi kanak-kanak perempuan. Awak dapat menulis dan menyuarakan kebenaran sebab luka itu memberikan alasan untuk terus berjuang. Mawar, walaupun dah pergi, dia dah tinggalkan warisan yang hebat untuk kita semua." Helmi memandang langit malam. Bintang-bintang berkelip di tengah-tengah awan nipis. "Betul, Syamimi. Mawar tak pernah pergi kemana-mana pun. Dia ada dalam setiap langkah kita. Dia ada di taman ini, dalam ketawa setiap anak yang datang bermain setiap petang. Dia ada dalam hati saya, dan saya rasa dia ada dalam hati awak juga." Syamimi mengangguk. Matanya merah. "Betul, dan saya rasa itulah yang buat kita kena teruskan hidup dengan baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk Mawar juga." Kesenyapan menyelubungi mereka sekali lagi. Bunyi angin malam seolah-olah menyampaikan message yang tidak terungkapkan. Helmi kemudian bangun memandang tugu itu lagi. "Syamimi, saya nak tulis buku, bukan sekadar melaporkan berita, tapi buku tentang Mawar, tentang bandar ini, tentang bagaimana satu tragedi boleh mengubah hidup ramai orang. Saya nak buku itu jadi peringatan, supaya generasi akan datang tahu dan belajar." Syamimi tersenyum bangga. "Itu ide yang cantik, Helmi.
Saya akan sokong awak, kita datang tulis bersama pun boleh. Helmi memandangnya dengan mata yang penuh dengan tekad. Betul, Syamimi. Kita akan tulis bersama. Pada malam itu, keputusan itu telah lahir untuk mereka. Ia bukan sekadar proyek tetapi satu cara untuk memberi penghormatan terakhir kepada Mawar, satu cara untuk mengubah tragedi menjadi cahaya, luka menjadi kekuatan dan kesedihan menjadi inspirasi. Dan bagi penduduk Sungai Damai, kisah Mawar Liana terus hidup. Dia bukan lagi sekadar mangsa dalam tragedi, tetapi telah menjadi simbol yang mengingatkan tentang kepentingan keluarga, saling menjaga dan berwaspada terhadap bahaya yang mungkin bersembunyi di sebalik wajah yang mesra. Pada akhirnya, hidup adalah tentang saling menjaga, tentang belajar daripada luka, dan tentang memilih untuk tidak membiarkan kejahatan merampas perkara yang paling berharga lagi, cinta, kepercayaan, dan harapan. Semoga kisah ini menjadi peringatan untuk kita semua. Dan jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan teragak-agak untuk berkongsi perasaan Anda di bagian komen, supaya kita dapat saling memberi semangat. Jangan lupa untuk menekan suka dan ikut supaya kisah yang penuh bermakna seperti ini terus menjadi teman Anda pada waktu malam. Selamat malam, semoga kita semua berada di bawah perlindungannya. Kawan-kawan, jika Anda mendengar hingga ke menit terakhir ini, mungkin terdapat banyak perasaan yang timbul di dalam hati, sama ada terkejut, marah, sedih, atau bahkan simpati dengan nasib dalam case ini. Satu nyawa telah diragut, satu jenayah yang kelihatan sempurna sehingga hampir dilupakan. Tetapi dengan ketabahan mereka yang mencari kebenaran, keadilan akhirnya telah ditegakkan. Apakah pendapat Anda tentang penyelesaian case dalam kisah ini? Adakah ia keberanian atau kecuaian? Sekiranya Anda berada di dalam kejadian itu, apa yang akan Anda lakukan? Sila nyatakan pendapat Anda di bawah. Sekiranya Anda percaya kebenaran layak didedahkan, tekan 1.